Alhamdulillah kita dah sampai negeri sini kan. Dah Masjid Tengkira. Jadi ini sedikit banyak dan kita orang akan berkongsi apa yang ada di Masjid Tengkira ni dan sejarah ni. Jom masuk. Jadi inilah dia Masjid Tengkira. Ini boleh lihat itu adalah dalaman. Pada asal ni dikatakan juga selain masjid ini, selain daripada menjadi tempat ibadat, masjid ini juga pernah menjadi tempat untuk mengadakan majlis rasmi negeri. Selain itu ikut sejarah, Imam Masjid Mekah juga pernah ke sini untuk mengimamkan solat jenazah penduduk. Selain daripada majlis selawat dan perkahwinan yang pernah diadakan di sini. Ini adalah pandangan daripada pintu utama untuk memasuki ruang mulia masjid. Sejarahnya, Masjid Tengkira ni dibina pada tahun 1728 oleh seorang pedagang dan ulama daripada India yang bernama Muhammad Saleh. Dan masjid ini dibina pada pemerintahan Belanda. Nama Masjid Tengkira ini berasal daripada perkataan Portugis iaitu Francoeira yang bermaksud benteng pertahanan. Jadi ia akan diceritakan sejarahnya. Masjid ini juga antara masjid yang tertua di Malaysia selepas Masjid Kampung. Masjid ini juga dahulu sebelum adanya masjid negeri yang sekarang, masjid ini dulu ialah Masjid Negeri Melaka lah. Jadi banyak itu sejarah tentang Masjid Tengkira. Saya akan cerita sedikit tentang Masjid Tengkira. Masjid Tengkira ni dia ambil daripada ukiran-ukiran kayu yang cantik, kayu daripada kayu belian. Dia terdiri daripada inilah budaya Melayu, binaan budaya Melayu daripada Cina, India dan Belanda. Masjid Tengkira berasaskan dengan 4 tiang. Berkuasa dengan ni lah, macam Kaabah, 4 tiang kampung satu. Kita boleh lihat kira-kira nanti daripada tiang yang saya akan berkata lagi. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة. أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة. فإذا ما قيل من ذا قل هو الصب المولى. Okey, sekarang
kita berada di depan menara Masjid Terkira ya. Saya nak cerita tentang sedikit tentang menara Masjid Terkira ni. Menara ni dia dah dibina selama 300 tahun. Sama je dengan umur masjid. Lepas tu dia ada 5 tingkat dan 64 anak tangga. 5 tingkat menara ni melambangkan 5 rukun Islam. Okey, saya akan tunjuk kepada korang semua view yang berada dekat apabila kita berada dekat atas menara ni. Okey, jom. Nampaknya menara ni terlalu tinggi ya. Penat. Tu. Okey. Sekarang kita dah berada dekat atas menara. Korang boleh tengok view-view. Kita boleh nampak Bandar Melaka daripada sini. Sungguh cantik eh. Subhanallah. Masya-Allah. Dan lepas tu dekat mana dia letak? Lepas tu dekat atas ni dulu. Ini dulu sebagai rumah api dekat Melaka ni. Dekat belah sana kita boleh tengok, itu dulu laut. Dan rumah api ni kegunaan dia untuk menunjukkan arah kepada pedagang-pedagang luar, untuk tunjukkan yang ini adalah Terkira, ini adalah Melaka. Okey, kat sini kita boleh nampak ini adalah tempat untuk meletakkan lampu suluk dan untuk menunjukkan pedagang-pedagang luar yang ini adalah Melaka. Ya. Okey, baik. Sekarang kita dah sampai di makam Sultan Hussein bersebelahan dengan masjid ini. Jadi, mari kita pergi ke makam itu dan saya akan ceritakan serba sedikit tentang kisah Sultan Hussein Shah. Jom. Inilah dia makam Sultan Hussein Shah. Jadi dengan sukacitanya saya ingin menceritakan serba sedikit tentang sejarah Sultan Hussein Shah ni. Okey, sini sikit. Dekat ini. Okey, kat sini kita ada nampak kisah-kisah dia. Jadi okey, the Sultan Hussein Shah ni merupakan anak daripada Sultan Mahmud Shah III, iaitu Sultan Johor Riau Lingga ke-17. Okey. Pada tahun 1812, Sultan Mahmud Shah ni dia mangkat. Lepas tu dia tak sempat nak menamakan pengganti beliau. Jadi kisahnya bermula apabila mangkatnya Sultan Mahmud Shah. Dan Sultan Mahmud Shah ni mempunyai dua orang putera, iaitu Tengku Hussein dan Tengku Abdul Rahman. Okey. Ketika kemangkatan Sultan Mahmud Shah III, Tengku Hussein berada di Pahang. Jadi terjadilah sebuah konspirasi di mana pihak istana telah menyingkirkan Tengku Hussein dan memilih Tengku Abdul Rahman sebagai adik dia. Sebagai adik kepada Sultan Tengku Hussein ni sebagai pengganti Sultan Mahmud Shah. Jadi nak cerita kat sini. Lepas tu Tengku Abdul Rahman ni dia boleh jadi sultan macam mana tau. Sedangkan dia adik yang Tengku Hussein ni sulung. Sepatutnya dia lah yang jadi sultan. Jadi Tengku Abdul Rahman ni dia boleh jadi sultan dengan bantuan Raja Jaafar, iaitu ketua orang Bugis pada masa tu. Okey. Jadi berlakulah pelantikan beliau. Okey. Jadi kita teruskan di mana ketika Tengku Hussein ni pulang
ke Johor, beliau disambut dengan baiklah dengan Sultan Abdul Rahman. Dan Sultan Abdul Rahman ni pun asalnya beliau bersetuju untuk menyerahkan tahta beliau kepada Tengku Hussein. Tetapi beliau terpaksa membatalkan niatnya kerana dipaksalah oleh Raja Jaafar. Jadi berlakulah perebutan kuasa itu. Jadi ketika berlaku perebutan kuasa, Thomas Stamford Raffles telah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Okey, di mana Thomas ni dia nak memiliki Singapura untuk syarikat India Timur Inggeris. Jadi bila dah ada perebutan kuasa ni, dia menggunakan helah, tipu helah dan muslihat, di mana Thomas ni bawa Tengku Hussein pergi ke Singapura, dari Johor ke Singapura. Jadi bila dia dah bawa Tengku Hussein ke Singapura, di situ Thomas ni berjanji kepada Tengku Hussein akan menjadikan beliau sebagai sultan, dengan syarat Tengku Hussein ni mesti serahkan Singapura kepada pihak Inggeris. Jadi bila Tengku Hussein ni dah diangkat sebagai sultan, maka ada beberapa syarat lah, di mana Tengku Hussein ni kena serahkan Singapura kepada Inggeris. Jadi kat sini dia ada cerita lah, Singapura dimiliki oleh Inggeris pada tahun 1824 dengan bayaran wang tunai $33,200 dan bayaran bulanan $1,300 kepada Sultan Hussein Shah. Okey. Walau bagaimanapun, pelantikan Sultan Hussein Shah ni tidak diiktiraf oleh raja-raja Melayu yang lain. Okey. Jadi pada tahun 1834, Sultan Hussein dia berpindah ke Melaka bersama dengan keluarga. Okey. Lepas tu pada awalnya beliau bersemayam di Bandar Hilir, kemudian berpindah ke Kampung Belanda dan menyewa sebuah rumah di Jalan Hiran, iaitu Jalan Tun Tan Cheng Lock. Pada bulan Disember 1835, beliau mangkat dan disebadikan di sini dengan penuh hormat dan layak sebagai seorang sultan. Okey. Salam daripada saya. Alhamdulillah, selesai sudah kita punya penjelajahan ke Masjid Tenggera ni. Setakat ni saya nak break kita. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.